Kenapa kau jealous? Orang Bangladesh kawin sama orang Melayu, dia bukan curi, bukan rompah, dia nega. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas masalah pekerja asing di Malaysia. Kaum Melayu Malaysia selama ini kerap menyoroti bahkan sering ribut dengan pendatang dari Indonesia. Tapi belakangan ini, pendatang dari Bangladesh yang kerap mereka persoalkan. Jumlah pendatang di Malaysia mencapai 10% dari penduduk Malaysia. Selain dari Indonesia, kini banyak sekali pendatang dari Bangladesh. Nah, kaum Melayu Malaysia sering mempersoalkan perilaku orang Bangladesh, mulai dari pembelian barang subsidi dan pembelian mobil oleh orang Bangladesh. Berikut ini contoh pertengkaran mulut antara orang Bangladesh dan orang Melayu. Yuk kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormatkan majoriti Islam Melayu. Saya hormatkan Undang-Undang Malaysia. Saya hormatkan Kerajaan Malaysia sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adalah satu orang Melayu kau. Kenapa kau jealous? Orang Bangladesh kawin sama orang Melayu, dia bukan curi, bukan rompah, dia nega. Tapi adalah satu orang Melayu kau tu. Sama-sama kawan-kawan kau tu. Kenapa jealous? Cuba nega. Cari rezeki. Jangan tengok rezeki orang lain. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala letak. Bukan rezeki kau. Rezeki orang Bangladesh. Orang Bangladesh kawin sama orang Melayu. Tapi aku nampaknya kau tu jealous sangat. Tengok harta orang, tengok kedai orang, tengok duit orang. Kau tu tak malu ke? Ha? Kau tu Melayu. Bumi putera kau. Cina datang dari mana? Sekarang di Malaysia kaya raya. India datang dari mana? Dia orang kaya nombor 2 di Malaysia. Kamu tu Melayu. Kau tu Melayu. Hang tu Melayu. Kenapa hang tak boleh kaya? Tak boleh kerja? Tak boleh negaan? Ganggu negara orang Bangla, ganggu negara orang Pakistan, ganggu negara orang Rohingya. Aku amarankan hang. Ada satu video, hang kata Rohingya tinggal di Bangla dalam lokap. Enggak. Berapa ribu orang Rohingya tinggal di Malaysia? Bangladesh 16,000. 16,100,000. Aku cakap dengan hang. 16,100,000. Bukan 100,000. 16, 17, 100,000 warga negara Rohingya tinggal di Bangladesh. Kau tu jaga mulut. Allah SWT semua bagi sama kau. Kenapa kau tak boleh negah, tak boleh kerja? Tengok duit orang, jealous. Tengok kedai orang, jealous. Tengok bini orang Bangla, Melayu, jealous. Betul, ngapa? Kau tengok bini orang Bangla, Melayu ke? Ha? Kau jangan Jika mereka juga kurang disenangi oleh warga tempatan kerana lagak dan besar kepala yang ditunjukkan seolah-olah warga asing mempunyai hak serta kuasa istimewa di negara ini. Kenapa warga asing berani bersikap sedemikian? Rekakat dikeluarkan agensi Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNSCR menjadi lesen besar buat golongan berkenaan untuk dilihat berkuasa dan tidak dikenakan sebarang tindakan. Selain itu, kita juga ada masalah pendatang haram di dalam negara kita. Sejak setengah abad lalu, dasar imigresen agak terbuka menjadikan Malaysia sebagai negara tumpuan warga asing hingga mencatatkan jumlah pekerja asing teramai di Asia Tenggara. Kadar kemasukan pekerja asing lebih tinggi itu disebabkan kebergantungan kita kepada mereka dan bentuk muka bumi menghubungkan Malaysia dengan negara jiran seperti Thailand dan Indonesia di Semenanjung serta Brunei melalui Sarawak hingga menyebabkan banyak laluan haram atau laluan tikus hingga menjadikan kemasukan warga asing lebih mudah. Setakat Mei 2022, Jabatan Peranggaan melaporkan 2.1 juta pekerja asing di negara ini tetapi tidak menggambarkan jumlah keseluruhan memandangkan data sedia ada hanya merekodkan jumlah yang masuk secara sah saja. Realitinya angka itu jauh lebih besar mengambil kira pendatang asing tanpa izin parti. Disebabkan itulah apabila tim surplus Tan Sophian banyak membongkar salah laku pendatang haram di dalam negara kita ini, parti haram mula merasa kurang senang dan sudah tergugat. Berkerisau dan tak boleh berniaga dan memandu secara bebas di dalam negara kita. Sangat bebas seolah-olah negara kita ini tidak berdaulat dan tidak mempunyai undang-undang. Tengoklah video ini apabila seorang lelaki Bangla ini menghina Melayu. Tengok Cina kerja rajin.
Cina pun tak boleh pandang bagi orang lah. Diorang terbalik lah. Diorang balik Bangla lah. Tengok harta orang dengki. Tengok dia. Ini Bangladesh saya abang. Ini Bangladesh, semua bangsa. Diorang main sama Malaysia, diorang cuci jamban, naik buat bangunan, cuci parit, cuci longkang, cuci sungai. Tak ada belajar punya orang. Belajar sekolah tak ada pandai. Mai sini kerja kuli. Habis tu duduk sini jadi pendatang haram. Habis tu cari perempuan Malaysia, kahwin duduk sini. Ini semua kalau dia berani, dia kalau Bangladesh kalau berani, dia mau lah kamera. Kenapa perempuan mau? Dia tak berani kamera. Perempuan mau sama Bangla? Ini perempuan mau, ini perempuan Indonesia punya, orang pergi kahwin lah boleh. Enggak, Melayu bukan Indonesia, Melayu. Orang Melayu. Ini Bangladesh. Melayu bukan Indonesia. Ini Bangladesh, dia bawa, dia suruh mai sini. Mai sini kerja kuli. Dia bawa perempuan Bangladesh, lagi main juai di sini, di kelab. Bagi jadi pelacur. Inilah Bangladesh, tak guna. Bangladesh memang tak guna. Banyak Bangladesh memang tak guna. Jual perempuan. Jual perempuan di sini. Kalau tak ada pandai, tak balik. You kalau guna. You buka imam muka. You buka pun tak berani. Islam Malaysia. You buka pun tak berani lah. You tak berani buka muka. You macam binatang tu saya kata. Ini Bangladesh, dia rajin kerja. Bangladesh memang rajin kerja. 24 jam kerja. Itulah kerajaan panggil. Dengar sini, Bangladesh memang rajin kerja. 24 jam kerja. Kerja macam lembu. Lembu saja kerja 24 jam di padang. Macam kerbau. Kerbau saja kerja 24 jam. Ini macam babi. Kerja 24 jam. Manusia tak nak kerja 24 jam. Kita orang belajar rajin. Belajar rajin. Kerja bagus-bagus. Kerja ada jawatan. Ini Malaysia ni orang. Lembu saja 24 jam macam you orang yang kerja lembu. Ketergantungan Malaysia terhadap pekerja asing merupakan masalah pelik bagi negara ini. Tanpa pekerja asing, ekonomi Malaysia akan sulit berkembang. Tapi mengawasi jutaan pendatang tentu tidak mudah, apalagi sebagian adalah ilegal. Sementara itu, kaum Melayu tampak kurang suka terhadap mereka. Dan seringkali orang Melayu semacam main hakim sendiri, semacam melakukan penertiban terhadap pendatang. Jika hal seperti itu dibiarkan, lama-lama bisa menimbulkan konflik sosial. Yuk kita simak ya. Patutlah ada di antara rakyat kita nak dapatkan minyak masak paket susah akhir-akhir ini. Yang mana diseludup keluar tu dah satu hal. Yang dipermainkan dengan warga asing pun dah satu hal juga. Maksud dia permainkan itu macam video inilah. Mentah-mentah ramai pekerja asing Bangla bekerja di dalam pasaraya ini. Dan ramai pekerja Bangla tinggal area berdekatan pasaraya ini juga. Jadi, menurut berada yang bongkar kelicikan pekerja Bangla yang bekerja dalam pasaraya NSK Jalan Pil ini, didakwa telah menyorok banyak minyak masak paket hanya kepada pok-pok mereka sahaja. Apabila rakyat kita yang datang hendak membeli minyak, mereka kata sudah habis. Jadi, kes Bangla yang menyorok minyak masak ini adalah salah satu puncanya juga. Kenapa stok minyak masak paket kita sering habis? Viral kan NSK Jalan Pil ni, warga asing ni simpan minyak untuk kawan-kawan dia je, terdengar? Minyak untuk kawan-kawan dia je. Untuk warga Malaysia tak ada minyak. Untuk warga-warga asing je ada minyak ni. Macam mana boleh jadi begini? Apa benda lah. Tak payah. Sorok minyak. Tak payah. Kalau ini tak payah. NSK Jalan Pil, sorok minyak. Tak payah. Tadi. Jalan. PBT dan kerajaan sudah sepatutnya menggubal atas sitaan terhadap warga asing yang berniaga di dalam negara kita yang tercinta ini. Bagi warga asing, sitaan perniagaan mereka bukanlah isu besar sangat bagi mereka. 2-3 hari selepas sita nanti diorang akan berniaga semula selepas membayar denda. Jadi untuk apa disita jika isu ini tidak boleh diselesaikan? Contoh pembongkaran terkini oleh tim Surplus Ustaz Sofian mengenai kedai warga asing yang telah disita oleh PBT di Juru Pulau Pinang. Walaupun masih di dalam sitaan dan kedai mereka telah di-seal dengan tip kuning, kerana itu bukan isu besar bagi mereka. Mereka tetap berniaga seperti biasa. Cuma lihat tu pelanggar-pelanggar Bangla dan Rohingya baru saja selepas membeli barang di kedai yang telah disita tersebut, arak haram pun mereka jual. Walaupun pintu hadapan telah di-seal, tetapi pintu belakang mereka boleh berniaga seperti biasa. Pihak berkuasa kita lemah. Warga asing boleh buat sesuka hati mereka. Kita ada di Taman Pelangi Juruhak. Kedai ini adalah kedai yang telah disita oleh Majlis Bandaraya Seberang Perai. Tengok daripada sita 29 hari bulan 8 2023 memang dah kena sita. Kedai ni dah sita dah. Okey. Tapi saya nak bagi tahu ni barang-barang ni semua. Barang-barang ni semua depa beli daripada kedai ni.
Macam mana kedai ini dah disita, dia orang beli dalam kedai ini. Berniaga pun secara haram, pendatang haram. Selepas dah disita, kerajaan dah main sita, pun dia orang masih boleh berniaga. Bermakna, semasa dia orang buka perniagaan pun dia orang tak ikut undang-undang, dia orang lawan undang-undang, dia tak heran dengan undang-undang, dan setelah kena sita pun, dia masih tak heran dengan undang-undang Malaysia. Masih lagi dia jual barang, tuan-tuan. Masih, dia orang beli sini kan? Betul tak betul? Semua ni. Betul. Dia beli di sini, mai. Tengok, botol-botol arak ni pun semua, dia orang jual. Ini, minuman keras, seluduk, barang-barang seluduk, custom mesti mai, bukan setakat bandaraya. Kalau kita setakat sita saja, memang dia orang ni tak akan dengar langsung, dia tak akan ikut. Sita dia orang dia tak peduli. Kita sita pun dia orang boleh berniaga. Ni bukti dia orang berniaga. Ini barang-barang seluduk, arak semua tiruan dia. Mari kita tengok macam mana dia bertipu majlis bandaraya. Dia orang boleh jual. Mari. Tanah dengan dalam botol itu. Mari. Bisa je, sekarang tak apa. Jadi dengan botol arak sana. Botol arak ah. Bukti ah. Panggil mai. Panggil dulu mai. Panggil dia bawa bang mai. Panggil sini. Nampak? Kita sita pintu depan, depa mai pintu belakang, depa buka barang, depa jual kat sini. Apa ada manfaat sita? Adakah undang-undang negara kita ini? Kerajaan tempatan, ahli majlis, bandaraya, semua ditipu. Baik beli sini kan? Dia beli sini. Beli sini ah. You beli sini ya? Dia beli sini. Apa sita pintu depan? Dia mai beli pintu belakang. Yang penting, bukan kedai ini boleh berniaga atau tak boleh berniaga. Bukan kedai ini buka ataupun tutup. Yang penting, apa sita sekalipun, dia orang masih lagi boleh jual. Dia orang masih lagi ada customer. Apa yang perlu kerajaan buat? Apa mai sekali lagi? Apa mai rampas semua barang-barang dalam ni? Apa tutup terus? Baru dia orang tak boleh berniaga. Begitulah guys masalah pendatang di Malaysia. Kita ikut mengamati hal itu karena banyak juga warga Indonesia di sana yang sering direndahkan oleh kaum Melayu Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.